Tak ada tetamu jemputan. Okay, kita jumpa Kak Bet. Kenapa Kak Bet? Kenapa perlu kita buat stretching sebelum kita buat senaman? Atau ada sesiapa ada nak cakap? Supaya urat kita macam tak terkejut lah, macam kalau ayat. Saya tahu kan bukan badan ni. Apa Kak Bet? Kak Bet kata supaya urat kita tak terkejut bila buat exercise. Jadi tak sakit lah, tak mendatangkan sakit terlepas. Okay, betul. Tu dari segi bahasa yang mudah faham lah. Bahasa yang mudah faham. So, hari ni kita akan buat sharing session 3 jenis stretching. Yang pertama static, yang kedua dynamic dan yang ketiga PNF. PNF ni dia boleh berseorangan dan juga boleh dengan partner, dengan pasangan. So mostly PNF ni memang kita akan buat dengan partner lah supaya lebih senang nampak benda tu. So untuk hari ni kita akan fokus pada PNF stretching sebab static dengan dynamic ni kita dah selalu buat dah. Sebelum buat exercise tu kita dah buat. Kita suruh Kak Lina bagi contoh lah static stretching. Dia biasa tu. Salah satu contoh di sini. Contoh. Satu je. 2 ke 3 ke. Mana mak? Satu kita. Okay, kita punya sesi hari ni santai-santai je tau. Tak nak stres-stres, kita santai-santai je. Yang static ni maksudnya dia tak bergerak. Macam kita buat regangan macam ni kan. Dia static, dia tolak sini je. Okay. Kalau regangan untuk kaki, tak nampak. Tak nampak cikgu. Macam ni. Nampak tak? Okey, nampak. Okay. Kalau dekat rumah pun boleh buat benda ni, static. Macam ni. Kalau ada dinding pun boleh. Dia tolak. Ni rendah. So kalau tak, contohlah ni dinding tolak macam ni. Untuk regangan. Untuk dynamic, dia ada pergerakan. Stretching yang ada pergerakan yang yang tadi dia tak bergerak, yang ni dia ada pergerakan. Maksudnya contoh dia macam ni ke. Tadi kan tak bergerak, static. Betul? Ini macam ni. Ini untuk dynamic. Betul lah. Contoh. Untuk kaki. Kalau untuk kaki, march. Mudah lah marching. Okay? Ada apa-apa nak tanya untuk 2 tu? Dia memang cakap seseorang ni. Cikgu kalau lutut sakit macam mana? Lutut sakit macam mana? Lutut sakit, fisio? Lutut sakit sebab apa? Sakit sebab apa? Banyak bergerak. Jangan bergerak. Tak, sebenarnya sakit lutut tu sebab salah satu dia adalah berat badan yang berlebihan. Okey? Sebab tu bila pergerakan tu rasa sakit. Sebab badan tu berat, nak gerak pun susah. Sebab tu rasa bila buat pergerakan tu rasa sakit lutut, sakit bahu, semua sakit. Tapi tak boleh stop. Kalau dah buat exercise tu jangan stop. Kalau stop lagi, lepas tu nak mula balik tu lagi sakit. Jadi dia teruskan je buat exercise tu. Nanti lama-lama bila badan kita dah serasi ataupun adapt dengan benda tu, dengan exercise yang kita buat tu, untuk kita rasa sakit tu tak adalah. Bukan tak ada, ada tapi tak adalah macam mula-mula kita nak buat exercise tu. Kejap aku. Mula-mula pusing.
Okay, kita proceed dengan PNF. Ada soalan. Nak tanya boleh tak? Okay. Okey, macam saya kan, bila kita berdiri atau berjalan, tumit tu selalu sakit. Macam sebab apa ya? Itu berat badan juga. Selalu dulu Kak Beb masa Okay, kita berjumpa Kak Ben untuk sharing dia punya pengalaman dulu lah sebelum saya terangkan. itu pun kerana berat badan juga. Dulu sebab Kak Beb masa badan berisi kan. Lalu tumit memang sakit. Kanan kiri sakit. Kalau nak berjalan pun susah. Lutut sakit, kaki sakit. Betul, kadang bangun tidur pun nak pijak, dia punya bisa tu sakit sangat. Betul. Itu semua Kak Beb dah mengalami dah. Jadi kita kena turunkan berat badan lah. Kena fokus nak turunkan berat badan. Okey, baik. Terima kasih. Akak sini tak? Dia kurus macam cikgu. Yang tu adalah salah satu yang Kak Ben cakap tu adalah betul. Memang sangat betul. Salah satu sebab dia jugalah. So selain daripada tu, penggunaan kasut pun boleh menyebabkan sakit tumit tu lah. Yang kedua, berat badan tu lah macam yang Kak Ben cakap tadi, berat badan berlebihan. Sebab apa? Sebab tapak kaki kita tu, dia tak boleh menampung kita punya berat badan tau. Nampak tak kita punya tapak kaki tu kecil macam tu je. Tapi kita punya barang besar macam tu, dia nak tampung berat badan tu, susah, berat tau. Sebab tu dia sakit. Okay. Ada lagi persoalan? Nak tanya apa? Tak ada. Tak ada. Untuk kecil-kecil ya Hamiza, apa dia? Nak tanya, kadang-kadang kaki saya terkecil bawah dia kan. Dia punya kecil tu. Sebab tu lah kadang rasa macam bila nak gerak tu, dia macam penat. Macam dia tak boleh nak stabil. Ya, sebab tu, okay, Riza habiskan dulu lah. Hamiza, teruskan. Apa je? Anak tengah ni je. Anak pula. Itu dekat tinggal ni. Apa dia? Sedikit. Apakah? Yang dikulit. Dia tak jual. Teruskan dia akak cakap. Ada Hamiza nak buat kan? Lah masa cakap tadi lah, tapak kaki kita tu kecil je. Tapi badan kita nak tampung berat badan kita yang berapa puluh kilo tu, memang beri beban lah dekat kita punya tulang tu, dekat kita punya tapak kaki. Sampai ada satu, kalau pernah dengar kes, tapak kaki tu dia boleh stretch tau. Dia punya tapak kaki tu kan kita ada arch macam tu. Tapi bila berat badan berlebihan dia boleh flat tau tapak kaki tu. Nampak tak betapa beratnya badan kita tu, kita bagi penekanan yang lebih kepada tumit tu sendiri. So sebab tu pentingnya kena turunkan berat badan dulu. Sebab untuk permulaan tu memang akan rasa sakit kaki. Memang tumit akan sakit. Sebab apa? Sebab kita nak menggerakkan badan tu kan. Tu bukan satu benda yang mudah lah. Untuk kita untuk permulaan tu kena buat juga. Tapi kena konsisten lah. Jangan kejap je okey. Lepas tu kejap je dibuat. Tiba-tiba dia stop. Tak nak lah macam tu. Dia punya kesan tu kita tak nampak. Okay? Ada soalan? Ada lagi tak soalan? Nak tanya boleh, kalau kita buat senaman, kan tempat yang kita sakit tu boleh tak kita tuang dengan ais? Boleh? Kita pakai ice bag tu kan? Nak saya tunjuk ke? Boleh juga. Sekejap Demo Selalu kalau buat exercise, apa yang sakit? Otot dia mana yang sakit? Kadang dekat bahu, Lagi belakang. belakang. Belakang Betul. mana? Belakang mana? Buka lah kamera tu. Sini ke? Betul lah tu kat pinggang tu. Okay, selalu kalau patient yang sakit, ada cerita dengan patient pula di bahu. Okay, so yang ni contoh full pack lah.
Dan sebenarnya jadi kat farmasi, ada je dekat farmasi. Nak guna ni cold pack. Nampak tak? Nampak tak nama dia? Nampak. Okay. So yang ni kalau nak apply dekat tempat yang sakit tu boleh, cumanya saya nak penggunaan dia tu lah. So dia tak boleh direct contact. Ni tangan, kita punya skin kan. Skin dia tak boleh direct contact macam tu. Dia tak boleh direct contact macam tu lah. So sepatutnya dia akan ada alas dekat situ. Betul. Kalau nak bahu, contoh sakit bahu. Dekat bahu boleh je letak macam tu. Rasa macam malas sangat nak bahu apa semua kan. Letak je kat situ. Ambil satu towel, balutkan dia. Okay, so supaya sejuk tu dia tak, dia akan stay dekat situ je. Faham tak? Jelas? Faham. Jelas. Lagi sakit mana lagi? Selalu betis. Selalu kita akan apply ni after exercise tu. Lepas exercise kan, Dia panggil macam recovery lah. betul. Masa recovery. Kita nak restkan balik muscle tu. Setelah bersusah payah buat exercise. Okay. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Nak tanya sakit ke? Ada nak beli tak? Kita tak jual. Kalau yang kata sakit tumit tu tak ada ubat ke? Ataupun kalau kita gendam kaki kita dengan air suam ke, air dengan ais ke, boleh ke? Sakit tumit. Selalu sakit tumit boleh rendam dengan ais kan? Betul tak? Kalau boleh air suam. Ais suam. Ais suam. Ais tu. Tak kisahlah bila kita nak buat, kita buat je lah. Betul. Selalunya sakit tumit ni dia akan sakit waktu pagi ataupun bila nak bangun tidur tu dia akan sakit. So waktu tu boleh ni lah, boleh boleh applykan cara yang saya cakap tadi tu. Ada lagi nak tanya? Ada apa-apa lagi yang sakit? Ada apa-apa lagi yang kalau exercise sakit ke ataupun ada soalan? Kenapa kalau lepas exercise tu, dalam kita exercise tu macam rasa pening? Kenapa? Kenapa apa? Sebelum ke selepas? Selepas, dalam kita buat exercise tu, kadang-kadang kita rasa macam pening. Hypo. Tak makan ke? Tak. Sebab tak makan. Ke makan? Kan? Ataupun tak cukup gula dalam badan. Sebab dia jadi macam, ataupun exercise tu dah sampai tahap limit untuk dia sebab tak semua orang boleh adapt dengan exercise yang orang kata tinggi kan, intensity dia tinggi kan. Tapi selalu terjadi macam untuk orang yang permulaan lah. Bila dia baru start ada exercise, dah rasa macam pening-pening. Sebab kita push diri kita kan nak buat benda tu kan. Ada lagi? Kita proceed dengan BNF stretching boleh? Kalau respon ke? Tak boleh. Boleh. On. Kita proceed dengan BNF ya? Nak buat? Saya ke? Saya jadi question. Saya buat? Saya jadi pusing lah. Tak buat. Ini. Okay, ni sebahagian ini contoh BNF stretching yang boleh buat dekat rumah. Dengan partner lah, tak kisahlah anak ke, jangan tinggi sangat. Nampak tak? Nampak. Apa tadi lupa dah. Report dengan anak.
demonstration, tapi anak tu make sure yang dah faham bahasa. Kalau kecil lagi tu kan dia main bola je kan. Okay. Ataupun dengan partner, dengan husband ke, dengan adik-beradik pun boleh. Sebab benda ni orang kata dia macam bagi relax jugalah untuk kita. Okay. Ni yang pertama exercise untuk groin. Groin tu bahagian sini. Kelengkang. So dari dua cara dia, satu dengan duduk dan satu dengan baring. Selalu kita buat, tak pernah buat dengan apa lagi Kak Linda. Yang tolak tu. Dia tekan kita punya ni peha. Orang partner kena tekan peha kita. Saya kena tunduk. So dia akan rasa stretch dekat Lina. Lutang. So ni dia akan kira 1 hingga 10. Yang belakang dia tak boleh terus push kuat tau. So dia ada kena step by step maksudnya. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, push lagi. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Push lagi sampai orang tu kata stop. Okay, baru stop. Maksudnya itu dah sampai limit dia lah. Okay. Jangan paksa pula tekan kan orang tu tak boleh berjalan kan. Ya. Oh ya. Kalau untuk yang baring nak buat kat bawah. Buka beg. Ambil yoga beg. Jom. Buat alang-alang So, kata. kalau untuk baring sama je kaki. Rapat dia. Tekan dekat dia punya Lutut, kepala lutut dia. kepala lutut. Okay. So jangan tekan kuat sangat. Jangan bagi berat badan tau. Just push. Just sikit je, tekan sikit je. Sebab nak buat tu memang akan sakit tau. Bila ada yang masa dekat kelengkang tu memang akan sakit. Tekan sikit pun sakit. So jangan push dia habis macam tu lah. Just tekan dia sikit macam tu. Okay. Jangan rasa lah, jangan rasa stretch tu. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Tak nampak sangat lah. Dia punya tapak kaki tu berjumpa dengan tapak kaki satu lagi ke mana? Pastikan dia Sorry pastikan dia tapak kaki dia tentu. Macam ni? Ya, macam ni. So, sorry dia kena jumpa lah. Tuan punya badan kena pegang. Masa baring tu kena pegang. Yang partner akan tekan lutut. Tapi jangan tekan guna kita punya berat badan macam tu. So tekan memang guna kita punya tangan je lah. Tak menggunakan berat badan. Takkan guna dengan bawah ni. Kalau tu masih sihat. Belum balik tau. Belum balik Ni. Dia nak guna dengan bawah. Okay. Yang ni tangan dia akan tarik. Tarik. So, yang partner akan tolak. So, kita akan hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Tu tolak lagi. Tolak sikit-sikit tau. Jangan tolak habis terus. Oh ya. Habis muscle. Aku tolak. Ni. Tolak pull. Jangan tolak hold. Tolak. Bila? Cepatlah join ni. Sampai bawah. Alah join kat sini je. Dia kena buat berdua je lah. Dia boleh buat. Saya pun. So bila ada apakah itu? Adductor. Adductor muscle. Adductor muscle yang ketat, masa kita ketat, so memang kita time kita buat tu memang kita akan sakit lah. Tapi bila kita buat, orang kata hari-hari tu dia boleh apa? Dia boleh improve. Improve kita punya keketan. So bila itu by partner, kalau seorang dia macam ni je untuk groin. Nampak tak? Nampak tak? Kaki ni jumpa dia macam tu. Ni letak macam ni. Letak macam
macam ni, tangan letak dekat kepala. Okey. Tundukkan badan ke depan. So akan rasa letak dekat ni lah. So siapa yang ada tightness dekat ni, dia memang akan sakit. Dia tak tekan lagi, dia baru nak cantumkan kaki kiri kaki kanan, dia memang akan rasa sakit dekat situ. Okay? So, buat begini tekan. Yang ini kalau seorang lah untuk groin. Groin. Sama je. Yang tadi by partner. Jadi Memang ada kat bawah. Kak Pit tak ada teknis adapter. Ni benda ni. maksudnya dia memang fleksibel. Fleksibel. Memang boleh ke bawah. Walaupun masih sihat je lah. Okay. Kita move pada muscle yang seterusnya, calf. Calf ni muscle bawah peha. Betis lah orang panggil betis. Okay. Kalau untuk partner, masak aku. Tolak dia sini. Okay, tolak dan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, untuk buat exercise ni, stretching ni, dia tak boleh bengkokkan lutut tau, lutut kena straight, lutut kena tegak. Okay, so tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak ambilkan nama. Tak. Okay? Nak ambil gambar? Ni. Jangan lagi. Kamu juga lah, jangan bagi full pressure tau bila tolak tu. So kalau contoh kaki dia bengkok kan, kaki ni, tangan ni letak dekat sini satu, sini satu. So tolak. Okay? So kalau ada partner yang akan segigil tu, tightness dekat hamstring dia lah. Okay. Kalau untuk seorang, seorang biasalah yang kita buat tu. Okay? Yang selalu kita buat masa cooling down. Okay, untuk seorang. Luruskan kaki je. Ambil sini, ambil. Kenapa? Kita bagi warga emas yang sihat sikit. Makan cantik. Tadi pakai baju cantik. Tak ada pun. Mati tak ada kan? Tak ada. Oh, belum tak. Macam mana? Ni. Dia memang tegaklah kaki dia. Macam kita orang ni memang ada masalah sikit bawah-bawah. Ketat, masa bawah ni dia ketat. Ui. Yes. Ni yang untuk perseorangan. Okay. Okay, so kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau depan lagi, lagi bagus. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright. Itu untuk muscle calf, bawah betis. Yang tadi groin, lengkap. Senang lah. Okay. Next, untuk kita punya quadricep dengan hamstring. Tak nak buat saya. Nampak tak? Kamera tu. So yang ini Tabik pun. Jangan kentutkan partner So angkat satu kaki dia. Ikutkan. Dan
angkat lutut je. Angkat itu je. Yang ini untuk otot quadricep dan hip. Quadricep tu atas paha, bukan atas paha, depan. Tak paha lah, paha depan. Paha depan kan. Hamstring belakang paha. Dia tapi dia macam kat bontot Dia lah. untuk mengecikkan peha ke cikgu? Ha? Belah-belah. Tak dengar? Dia untuk mengecikkan peha. Belah-belah. Belah-belah. Macam mana? Tu ni iPad. Dia untuk mengecikkan peha ke? Untuk exercise tu? Kan Hamiza. Ini stretching. Ini stretching. Jangan buat Hamiza. Gegangan. Kita nak stretchkan balik muscle tu. Oh sorry. Tak dengar tadi. Sorry. Okay, kita mula dengan kaki kiri. So bengkokkan lutut dan angkat. Sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So boleh tolak lagi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh tolak lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa tergantung perut ni? Tangan ni Okay, sebelah. bawah. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tolak lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tolak lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagi cuak. Pakai mulut. Berasa kan? Berasa. Next, untuk chest. Jadi tak kata dia ni berasa. Tak kisah. Alright. Sini sikit. Untuk chest. Yang ni tangan dia kena letak dekat belakang kepala. Okay. Yang kita bila pegang bawah ni dan Tolak tarik sini kan? Okay. Pegang kat sini tu tau. So tarik. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So boleh tarik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, go further. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh lagi? Okay, ini untuk chest. Nak buat dulu kan? Sila. Oh tidak. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, yang ini pula yang tadi untuk chest. Okay, yang ini untuk shoulder, bahu. Okay, so cara dia dipanggil patient lah kan. Awak kena unjurkan tangan ke belakang. Okay, dan kita kena tarik, betul tak? Saya senang-senang kan? Okay, so tarik je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready? Okay. Badan kena tegak. Masa buat tu, sana macam ni tau. Semua. Ni, badan dia macam tu. No. Tak, Badan ada tegak. salah.
Tenang. Yes. Kita nak macam tu. Terus salah. So baru kita tegak. Baru dia boleh tarik. Tapi satu saya nak ingatkan untuk pesakit yang ada sakit bahu, jangan kalau boleh jangan buat yang ni lah, jangan buat yang ni dulu. Banyak stretching boleh buat. Kan tarik putus. Santai je. Satu, dua, tiga. Okay, next untuk kita punya hamstring. Ni akan ke atas. So yang ini kaki saya kena ke tengah-tengah. Dia tolak macam ni je. Tolak ke depan. Okay. Tanda bahu. Yes. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teruskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya kiri pun sebelah-sebelah. Okey, tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tolak lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. Kejap ya. Tengok. Dah lupa. Sekejap ya. Janganlah. Jangan lupa. Ibu sama tak? So yang ini untuk muscle piriformis. Piriformis tu ada muscle yang kecil dekat kita punya punggung. So siapa ada sakit belakang tu, dia mungkin salah satu sebab dia adalah piriformis dia stretch, tight, piriformis dia tight. So bila dia tight, dia akan menyebabkan sakit belakang tu lah. Dia akan tarik otot belakang tu, dia sebab kita sakit belakang. Okay, salah satu sebab sakit belakang lah. Okay, so cara dia, kaki, mula-mula kaki duduk bengkok. Okay, kaki belah kanan ni hilang dekat kaki belah kiri. Okay, so lepas tu ni just tolak je. So apa yang aku rasa, dia akan rasa stretch dekat kaki yang dia silang tu. Kaki belah kanan. Okay, dia akan rasa stretch dekat punggung, dekat bahagian punggung kan? Dekat punggung. Dekat punggung dia akan rasa stretch, rasa dia tarik kat situ. So just tolak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagi dia orang balik tak ingat saya. Rasa eh? Kadang dia rasa macam spring. Duduk tu tak kucing. Okay, next. Ni yang terakhir untuk kita punya lower back. Lower back, ingat. Tengok gambar, tengok gambar. Ni buka. Belakang kan? Tak bisa. Dengan kat paling dah. Ambil sini. Next. Tak bisa sampai kan? Kaki dia pendek tak? Balik. Balik. Sini. Balik. Kau balik sini. So yang ini untuk kita punya lower back dengan hamstring. Okay, luruskan kaki. Lurus, buka. Yes. So, untuk partner, kita kena kaki kita ni, kalau kita nak buka kaki di belah kiri, kaki kanan kita ni kena masukkan bawah. Jangan keraskan lembut. So, tolak. So, kita akan tolak. Ni kita kena bengkokkan. Rasa tak? Tangan ni. Rasa tak? Okay, yang ni untuk lower back dan hamstring. Okay, so kita kena bengkokkan dan tolak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kalau dia boleh pergi further lagi. Tolak lagi. Ya. 1 Akak. Accept kan? Awak tahu tak tengok jumlah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 35. Rasa tak? Tak rasa tak? So maksudnya dia boleh buat split. Dia. Yes. Apa rasa? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so dari sebelah sini sikit. Sini. Betul eh? So, sebab kita buat atas katil kan dia macam susah sikit kat sini. So, kita tolak sikit. Tolak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebab dia ni boleh buat split, so dia tak rasa sangat lah. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. See, dia boleh buka sebuka-buka dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Lihat sikit tak? Ada apa tu? Buat saya. Doktor nak tanya. Doktor nampak pula kan. Saya ada tanya. Bila nak guna ais, bila nak guna masak juga ya? bila nak tuang panas dan bila nak tuang sejuk. Doktor. Doktor tanya. Doktor ke? Ya, saya. Nabi.
Okey, ya itu je untuk hari ni. Ada apa-apa soalan tak? Yang dekat chat box ni nanti saya jawab tau. Sekejap lagi. Saya nak Soalan. ada soalan lagi tak? Tadi kan saya tanya pasal yang tuam tu kan. Kalau yang tempat sakit tu kalau kita urut boleh ke? Sapu dengan minyak ke kan? Good. Oh tadi tu. Once kita dah letak ais, kita tak boleh letak minyak panas. So selalu kita akan massage tempat tu memang kita kena guna minyak panas kan? Tapi saya nasihatkan bila dia letak ais, jangan guna minyak panas tu. Sebab dia dah sebab kita nak rawat dia guna sejuk. Tapi in the same time kita bagi dia panas pula, minyak panas tu. So kita tak tahu mana satu yang berkesan, minyak panas tu ke ataupun ais tu. So sakit tu dia akan sakit, dia akan datang lagi, so kita keep untuk continue buat benda tu. Faham tak? Okay. Maksudnya kalau dia nak urut, kalau first rawatan dia berurut, maksudnya dia kena teruskan berurut. Tak, bukan macam tu. Maksudnya contoh lepas exercise kita rasa sakit bahu kan, so kita tuang ais dulu. So lepas tuang ais tu, tunggu dulu malam tu, nak buat massage boleh je buat massage. Maksud saya, masa buat ais tu tak boleh letak minyak panas tu. So kita tak nampak keberkesanan rawatan tu dekat situ lah. Faham tak? Dia untuk certain orang dia lebih prefer urut kan daripada betul ais kan. Assalamualaikum. Senang. Saya nak tanya pasal macam apa dekat macam jari-jari kaki kita kan. Betul ke orang cakap macam kalau kita tidur dalam keadaan sejuk tu boleh masuk angin. So kadang orang nasihat kita pakai stokin. Macam tu saya nak tanya. Betul ke? Ni mitos ke apa? Itulah nak tanya. Okey. Tak, sebenarnya tapi dekat kaki ni selalunya kalau kita sakit kaki, selalunya yang menyebabkan sakit kaki tu adalah kita punya pergerakan seharian tu lah. Contoh kita banyak bergerak, pekerjaan kita tu dia memastikan, mewajibkan kita bergerak banyak. Contoh nak berjalan lama, nak berdiri lama. So semua yang kita buat tu, so dia akan menyebabkan pada waktu malam, kan masa malam kita akan rest ataupun masa kita berehat lah kan. So waktu tu lah kita punya sistem badan tu dia akan dia nak recover balik benda tu. Faham tak? So dia dah penat, dia dah sakit kan, dah banyak kita pergerakan tu, malam tu nak rehat, masa tu dia nak recover balik. Sebab tu kita rasa sakit macam tu. Sebenarnya dia masuk angin apa semua tu sebenarnya untuk dalam perubatan ni dia tak ada pun benda-benda tu. Kalau awak selalu kena terbiawak, tapi tengok ada lah. Memang kena tu aku nak stokin atau kalau tak, dia terbiawak. Juga tu yang dia melainkan masa pregnant lah. Pregnant tu disebabkan salah satu sebab dia ada hormon badan kita sendirilah. Tapi macam selalu yang berkaitan dengan kaki ni, rasa kebas, rasa sakit, itu semua daripada kita punya ni sendirilah, kita punya pergerakan seharian kita tu. Seharian. Kita pakai stokin. Yang tu nak pakai stokin tu depends lah. Kalau rasa pakai stokin tu rasa macam melegakan ataupun menyebabkan simptom tu ataupun sakit tu kurang, tak ada masalah pun. Dia tak ada yang salah, tak ada yang betul pun. Boleh je guna. Tak ada masuk angin pun. Tapi tak pakai tak masuk angin pun. Ada soalan tak? Kak Linda nak tanya apa-apa tak? Nur Azlinda Anwar. Tak ada. Tengok je. Kak, siapa lagi ada? Nak tengok lah. Kak Liza.
Kak Miza. Hamiza. Miza ni. Kak Sandra, ada apa-apa nak tanya Kak? Saya ada soalan. Apa dia? Saya ada soalan tadi kepada Rosie yang untuk tuam cool pack tu kan. Kenapa kena berlapis untuk yang sejuk, bukan panas lah. Panas kita tahulah kenapa kan. Kalau untuk sejuk tu. Okey, tadi saya cakap ais tu dia tak boleh direct contact dengan kita punya skin kan? Sebab Ya betul. Betul. selain untuk ini untuk pengetahuan je lah. Untuk tambahan pengetahuan. Selain daripada cool pack pun boleh menyebabkan burn. Tengok ni nanti. Oh, gitu. Sebab terlalu sejuk tu dia akan menyebabkan burn. Benda curang juga dengan tangan tu. Tapi kita rasa benda tu. Apa yang kita akan nampak benda tu akan jadi merah macam tu. Dia merah yang sangat. Dan lepas tu dia akan rasa rasa bisa-bisa macam tu. Sebab kadang-kadang kalau saya pening kepala, saya letak cool pack tu dekat kepala. Boleh tak? Kenapa Kak? Alah. Pening kepala. Itulah. Silakan nak letak tu buat apa? Direct contact ke? Taklah direct contact. Just letak je. Kasih sejuk. Lega. Biasa ke buat benda tu? Tak, jarang. Ada lagi? Ada nak tanya. Apa tu? Perkenalkan diri. Saya Liza. Liza, okey. Tadi kan Linda cakap kalau dia sakit kepala dia letak ais dekat kepala kan? Sekarang ni sekarang ni macam yang saya selalu tengok orang kalau sakit kepala dia tarik rambut tu yang bunyi letup-letup tu. Best. Lah sebenarnya, tapi sebab teringin nak tahu sebenarnya bahaya ke tak buat macam tu? Betul sakit kepala dia dulu. Tak contoh tak? Tarik rambut macam mana? Macam mana? Demo tak? Boleh demo ke? Demo tak boleh lah. Tapi kena pakai tudung Macam mana nak demo nak tarik tudung pula? Tak boleh, doktor ada. Saya pun selalu buat. Ada yang pernah buat kan, dia ambil sikit rambut tu, lepas tu dia pintar-pintar kat ujung, lepas tu ditarik. Nanti bunyi meletup dekat kulit kepala tu. Betul. Saya pun selalu buat. Ada efek apa-apa tak? Bagi saya tahu urut-urut besar rambut tu. Dia selalu orang lama buat. Ya. Diturunkan kepada anak lah selalu. Betul. Saya buat jadi juga try and error tapi tak adalah menurun. Saya makin buat elok. Rambut, kesian rambut nanti jadi botak pula, jadi alopecia. Maksudnya botak bertempat. Oh tak adalah sampai tercabut rambut tu. Saya tahu tapi ada orang dia rambut dia lemah sikit so senang gugur. Kalau rasa okey boleh je, tak kisah. So rasa rambut cabut tak elok lah untuk kesihatan rambut. So eloknya cari punca kenapa boleh sakit kepala tu. Kadang-kadang ada orang sakit kepala sebab air tak cukup dalam badan, stres, kadang-kadang gula tak cukup, sebab baru diet, start diet pun boleh jadi juga. Okey, faham doktor. Tidur tak cukup, tidur pun 7 jam Okey. Panas. Terima kasih. Tapi macam yang ice pack kat kepala tu pun saya ada buat jugalah. Ice pack kat kepala. Tak urut kepala je, urut kepala, tengkuk kat ni sini. Tak urut Ada situ je. both lah biasa urut kemudian dekat lekuk yang belakang kepala tu kan. Betul. Pangkal tu, lepas tu letak ice pack baru dia betul-betul lega. Dia selalu tense tegang dekat sini, belakang ni kan, belakang. Lepas tu bawa ke atas lah sebab sini dia ada muscle insertion, otot punya masuk kat sini. So tegang kat sini juga lah, belakang. Nama dia sini hospital, belakang ni. Urut bahagian situ lah. So lebih baik lah berbanding tarik rambut. Okay, kalau selesa tarik rambut tak botak, okey lah, jalan je. Ada lagi?
Nak tanya saya Aini, kalau kita ada plantar fasciitis kan, yang tumit sakit, plantar Tumit fasciitis. sakit, plantar fasciitis. Okey. Ada spesifik kasut ke yang kita ada ke sole saja ke kena ubah ataupun kita tukar kasut? Especially kasut sukan lah. Sebab kadang bila jalan lama kan dia terasa plantar Puan Aini selalu buat aktiviti apa? Running Tak adalah brisk walk je, tapi bila jalan jauh tu dia Brisk akan walk rasa kan? lah. Kalau walk ni cari yang jenis untuk walk lah. Ataupun yang jenis untuk run pun boleh. Kalau macam Skechers, Adidas, Nike semua ada untuk spesifik punya mode of sport tu lah. Macam kalau walk ni Skechers banyak lah yang jenis walk punya. So elok beli yang ikut kaki lah. Kaki ni dia ada yang jenis wide, ada yang jenis dia punya sole tu flat. So yang tu yang penting nak tahu apa jenis tapak kaki anda. Okay. So cara senang nak detect jenis tapak kaki, pergi toilet, basahkan kaki, lepas tu jejak lantai dekat luar toilet tu yang jenis simen tu. So nampak bekas tapak kaki kan? Nanti boleh Google macam mana bekas tapak kaki yang wide, yang flat. Nanti boleh ikut lah untuk beli kasut. Cara kedua, ada certain kedai kasut yang ada boleh tengok kita punya jenis tapak kasut. Tapi yang saya ingat dekat Running Lab, Running Lab dekat KL, saya rasa kat LCC tak silap. Tapi itulah susah sikit, cara senang, praktikal, yang toilet tu lah. Okay. Terima kasih Doktor. Kalau rambut beruban di waktu muda macam mana? Adakah Apa soalannya? saya tanya. Statement. Rambut dia berubah, adakah dia ada kesakitan ke apa ya doktor? Dua lah, satu keturunan, satu sakit. So selalunya keturunan lah, kalau dia tak bersama-sama dengan simptom lain, turun berat badan ke, berdebar ke, sesak nafas ke, so okey je lah. Kalau ada simptom lain, jumpa doktor lah. Nak apa? Vacuum? Pergilah ambil kat dalam bilik. Vacuum. Okey tak Hamiza? Ada lagi tak? Kalau macam lutut, betul ke kalau dah tua, kalau kita makin berumur kan, lutut ni gel dia akan kering. Macam dia punya gel dia tu. Betul. So kena buat exercise lah untuk kuatkan. Tadi diorang dah ajar kan, kuatkan quadricep. Ya. So kena kuatkan je lah untuk memberi sokongan kepada lutut. Tapi kalau nak tambah minyak, ada suplemen lah kat kedai, kat farmasi. Yang nama dia glucosamine. Kalau nak makan tak ada masalah, boleh makan tanpa was-was lah. Ada lagi tak? Tak ada, dah nak balik pukul 4. Okey. Nak balik masak doktor. Tolonglah, boleh kompat. Masuk awal doktor. Tolonglah, boleh masuk awal. Yalah. Boleh buat gitu kan. Fleksi kan. Sama nak balik juga. Boleh. Nak masak. Okey. Kalau tak ada soalan tambahan, boleh sambung kat grup. Okey doktor, thank you. Okey, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih coach. Bye. Selamat berbuka. Selamat buka. Terima kasih.